cerita kita supaya semua gembira. Mereka tidak tahu sebenarnya mereka ingin tahu sebenarnya. Ku hilang arah, tak tahu kemana perginya jasadku. Lelah ku rasa, ingin ku bahagia tanpa ikatan dunia. Tenangkan aku di sana, tenangkan aku di sana, tenanglah engkau di sana. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Ya saudara, selamat kita berjumpa kembali dalam Malam Seram. Apa kabar semua geng-geng momok yang mungkin baru masuk gelanggang Malam Seram, baru masuk gelanggang dah ada insan yang berhati mulia. Oh, insan yang mulia. Amboi. Terima kasih sumbangan super chat daripada Jana Sulaiman. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh KC dan geng momok. Waalaikumsalam. Kemudian ada dua smiley face. Dua, bukan satu. Maknanya dia terlampau gembira pada malam ini. Juga terima kasih sumbangan super chat daripada Hani Manja. Hani Manja, terima kasih. Daripada nama saya tahu Hani seorang yang manja. Ya, terima kasih. Jadi kita berjumpa dalam rancangan horror talk show yang mana saya setiap tengah malam saya ingatkan pada semua rancangan ini hanya sekadar satu hiburan. Kisah dia betul ataupun tidak, kita jangan kisah pasal itu semua. Sebab kalau kita masuk wayang, kita tonton cerita The Ring, kita ada kisah ke? Ini betul ke ni cerita ni The Ring? Mana hantu boleh keluar TV? Ini betul ke ni? Cerita apa ni? Ya Allah, cerita Fright Night. Ada hantu main rollerblade. Dulu ada Fright Night kan? Dia hantu main rollerblade, ingat tak? Main roller skate Ni apa ni? Jangan pandang belakang. Hantu depan pintu gini. Ada yang hantu dalam bilik tu kan? Kemudian hantu lepas bilik dia, jangan pandang belakang dari gini. Ini semua hanya sekadar hiburan dan kemungkinan kisah-kisah ini kemungkinan boleh berlaku. Jangan kita taksub dan terikut-ikut, saudara. Kita dekat sini hanya untuk thrill, rasa thrill. Bila kita bayangkan situasi yang kita dalam kisah yang diceritakan dengan sound effect, muzik latar dengan kesan bunyi yang saya ketengahkan, saya harap anda dapat terkesan dengan pengalaman yang diceritakan. Ada cerita mungkin benar, mungkin benar, tapi belum jadi kat kita pun kadang-kadang susah nak percaya. Ya, terima kasih sumbangan super chat daripada Adi Had. Salam malam seram, Cip. Salam malam seram kepada anda juga. Terima kasih atas sumbangan super chat anda. Juga Sazali Hussein katanya di sini. Assalamualaikum KC dan geng momok. Terima kasih Sazali Hussein atas sumbangan super chat untuk malam seram. Baik, kalau sudah bersedia kita akan mulakan. Malam ni kita ada satu lagi tazkirah yang bakal disampaikan oleh Ustaz Hussein Adam. Ya, tazkirah apa? Sekejap lagi kita akan tahulah. Ustaz Hussein akan berkongsi informasi dalam Ramadan. Kita dah pun hari ini, biar saya tengok kalender dulu. Kalender kita pada hari ini dah pun masuk 6 hari bulan Mei. Jadi 6 hari bulan Mei maknanya 13 Ramadan, saudara. Ya, di bulan Ramadan dah masuk hari yang ke-13. Tidak lama lagi esok kita akan masuk 2 minggu
2 minggu kita berpuasa. Bagaimana dengan puasa kita semua? Dan sebelum kita mulakan, sekali lagi terima kasih sumbangan super chat yang baru masuk daripada Muhammad Aminuddin Zulkifli. Malam seram mantap. Oh insan yang budiman, kembalilah ke jalan yang diredha. Salam Ramadan malam ke-13. Ya, terima kasih atas lirik. Tadi saya main bos saja ya. Okeylah, kalau sudah bersedia, malam ni banyak cerita yang saya nak ketengahkan dan saya ada satu voice note yang juga saya nak ketengahkan voice note tu supaya sama-sama kita dapat dengar dan kita akan nikmati kisah dalam malam seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang telah dan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Saya Casey akan mulakan pengalaman yang pertama, saudara. Katanya, Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Kakak dulu pernah menetap, waktu tu masih kecil lah. Masih kecil dulu. Menetap di quarters Bukit Timah. Kakak pernah menetap di quarters Bukit Timah. Untuk pengetahuan semua, ini kiriman daripada Kak Gaya. Kak Gaya berkongsi pengalaman ini waktu tu beliau masih kecil lagi, masih lagi bersekolah bila menetap di quarters Bukit Timah bersama dengan keluarganya. Ayah kakak ni adalah joki kuda dekat Bukit Timah Turf Club. Jadi kakak dengan keluarga menetap di dalam sebuah quarters. Dekat quarters ni ada ramai orang tinggal Casey. Dan quarters ini terbagi kepada beberapa estate. Ada estate yang macam rumah flat, ya, macam rumah flat, tingkat bawah sampai tingkat atas, tapi dia tak tinggi. Ada estate pula dia macam rumah banglo. Itu untuk orang-orang yang ternama lah, untuk orang-orang yang berpangkat yang berada dekat Turf Club di Bukit Timah. Dan kebanyakan sana Casey, joki-joki ni ada juga ramai orang-orang Melayu kita. Juga ada yang bekerja dekat dalam kawasan, katanya kakak ni dekat dalam kawasan tempat lumba kuda ni. Bukan saja joki, malah ada menjadi pekerja pembersih, ya. Ada tukang jaga kuda, kasih kuda makan, dan banyak lagi lah pekerjaan-pekerjaan yang lain. Casey, dulu meriah Casey. Kalau cakap quarters ni Casey, kita hidup harmoni dalam suatu quarters di Bukit Timah. Cakap orang tinggal quarters, memang orang tinggal quarters ni hidup harmoni. Kita suka pergi rumah orang, singgah, kita suka duduk berborak-borak. Kadang-kadang kita akan masak, kita akan jemput orang datang, makan. Itulah kehidupan dalam quarters. Kakak memang rindu dulu. Walaupun masih kecil, kakak ingat lagi dulu kakak ada kawan-kawan ramai. Dan ada di antara kawan kakak sudah pun meninggal dunia. Pengalaman yang kakak nak ceritakan begini Casey. Apa yang berlaku, satu malam tu kakak sedang bermain Casey. Ni dululah tak tahu benar ataupun tidak lah. Kakak sedang bermain dekat kawasan trek lari kuda. Dekat trek kuda lah. Kakak tengah bermain kat situ. Apabila kakak ternampak ada seorang lelaki ni. Waktu tu kakak tak kenal. Dia berpakaian dengan baju panjang, dengan topi melintang. Kemudian dia ada bawa satu benda ni. Kemudian ada asap yang banyak dengan beberapa orang yang lain dan bunyi gendang tuk 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 tuk. Dan lelaki ni akan kibar-kibarkan benda yang dia bawa tu. Kemudian asap dan dia akan tabur. Dia akan cakap dalam satu bahasa yang kakak tak faham. Waktu tu kakak hanya pandang dari jauh. Kakak sedang bermain dengan adik kakak. Kemudian berdiri dekat tepi. Kakak tanya, "Dik, apa tu dik?" "Entahlah kak. Dia tengah buat sembayang lah. Upacara sembayang." Tapi pada waktu itu memang kakak tak tahu apa yang sedang dia lakukan. Jadi dia ketuk tuk 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 tuk. Dekat situ Casey, kakak nampak, seingat kakak, kata Kak Gaya, kakak nampak ada 4 orang Casey. Ya, 4 orang. Dan kesemua 4-4 ni cuma satu yang berpakaian agak lain dari yang lain. Lagi 3 berpakaian sama Casey. Tidak ikut yang pertama dekat depan.
Jadi yang dekat belakang ni tukang ketuk gendang, kemudian tukang pegang macam simbol, dan satu lagi tukang pegang barang yang berasap, dan lelaki yang pakaian luar biasa tu dia sedang tabur barang. Yang belakang tuk 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 ceng 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 ceng. Kakak tengok dan apabila kakak dengan adik kakak tengah berbual ni, adik cakap, "Kak, balik kak. Adik takutlah. Nantilah adik. Tengok kejap. Apa dia buat tu?" Casey, bila kakak pandang sekali lagi, kakak dengan adik kakak nampak dekat betul-betul tepi trek kuda tu ada seorang lagi tambahan. Tadi ada 4 orang. Sekarang ada seorang lagi tambahan. Dan kalau kakak ingat, yang 4 orang tadi semua adalah lelaki. Kata Kak Gaya, bila tambah orang yang kelima, kakak nampak dengan adik nampak, "Dik, itu perempuan adik Mana tu kat belakang tu?" Kak, perempuan. Panjangnya rambut dia," kata adik. Jadi rambut perempuan ni, Casey, panjang dia sampai dekat lantai, Casey. Warna hitam dan lebat dan tebal, sampaikan tutup bahagian wajah dengan tepi badan, hitam tebal panjang sampai dekat atas lantai. Jadi bila perempuan ni jalan ikut rombongan yang sedang buat upacara ni, rambut dia tersirit dekat atas lantai. Casey, kakak dengan adik masih tengok ni. Adik cakap, "Kak, baliklah kak. Kak, baliklah. Adik takutlah kak." "Nantilah, kakak nak tengok ni." Saudara, bayangkan tengah ketuk-ketuk, tuk 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 tuk. Tiba-tiba salah seorang daripada lelaki yang dekat belakang ni ternampak adik dengan kakak yang sedang bersembunyi di sebalik tembok dekat Bukit Timah Turf Club ni, tengah tengok. Tiba-tiba salah seorang dia nampak dari jauh, "Hey! What are you doing?" Casey. Dan kakak nampak perempuan rambut panjang kejar Casey dari jauh. Dia tunduk dia lari. "Kakak, dia lari kak, dia kejar kita kak." Saudara para penonton Malam Seram, anda bayangkan benda tu lari. Kakak dengan adik kakak, bila toleh nampak benda tu ke arah kakak dengan rambut yang panjang, kami lari lintang pukang, Casey. Lintang pukang lari tinggalkan kawasan tu. Yang kesian adik kakak dekat belakang termengah-mengah sebab kakak lari memang laju, Casey. Dulu memang expert, Casey, kalau bab lari ni. Kesian bila toleh, adik kakak jauh dekat belakang. "Kak, tunggu kak." Saudara, sampai dekat depan rumah. Dekat bawah rumah tu ada rumah, Casey. Rumah dia tingkat 1. Makcik-makcik tengah duduk. Makcik ni kenal kakak. Dia kata, "Yaya, mana adik kau? Tu belakang. Yang kau lari kenapa? Kau dari mana ni? Aku bilang mak kau Kakak hanya diam, tengah tunggu adik. Tu adik kat belakang. "Kau sini. Kau dari mana?" Casey. Adik pun sampai, kena marah dengan makcik yang tinggal dekat bawah. Makcik ni dengan beberapa kawan tengah duduk ni bersembang. Casey, tengah bersembang. Tiba-tiba makcik ni, "La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Astaghfirullahalazim." Kemudian kawan-kawan dia tanya, "Nah, kenapa?" "Astaghfirullahalazim, astagfirullah." Yaya, kau bawa adik kau naik sekarang." "Astagfirullah." "Balik rumah cuci kaki." Casey, makcik ni terus baca, Casey, tak tahu apa dia baca. Kawan-kawan dia pun toleh ke belakang. Kawan-kawan dia buat "Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim." Bayangkan saudara, rumah kakak tingkat 3, naik tangga sampai atas. Mak marah. "Yaya, mana kau pergi bawa adik kau ni maghrib-maghrib? Masuk dalam cuci kaki. Kemudian, Casey, dalam masa 1 jam selepas maghrib, dalam jam 8 lebih malam, makcik kawan mak dekat bawah tu naik atas. Tuk 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 tuk. Mak
pun buka pintu sebab waktu tu baru habis maghrib buka pintu. Mina, ada apa? Kakak dengar Kau tahu tak? Tadi anak kau, Yaya dengan adik dia, bila dia lari waktu maghrib tu, kau tahu tak apa ikut dia balik? Kemudian kakak tanya apa? Aku nampak perempuan rambut panjang. Yang lain pun nampak. Astaghfirullahalazim. Nasib baiklah aku dengan kawan-kawan dekat situ sempat juga baca. Kalaulah kita tak duduk kat situ, dia naik atas, masuk rumah kau, macam mana? Kau pergi marah anak kau tu, si Ayah tu. Kesian aku tengok tadi dia lari tinggalkan adik dekat belakang. Casey kata Kak Gaya, kakak kena marah Casey. Apa lagi, dah kena marah, mak pun keluarkan getah paip. Dia pergi toilet. Terima kasih ya. Terima kasih tolong anak aku. Turun bawah. Yaya, sini. Saya waktu tu kata Kak Gaya action tidur. Duduk kat kerusi depan, tapi dengar mak cakap dengan kawan. Bila habis berbual, Aisyah mengantuk tidur. Kena bantai Casey. Mak masuk toilet, buka getah paip tu. Sini kau. Pam, kena. Yaya kena, adik pun kena. Casey, sejak hari tu Yaya tak merayau lagi sampai kat ujung jauh, katanya Kak Gaya. Tak tahu apa dia buat pada waktu itu. Rupa-rupanya sekarang baru tahu mereka ni sedang melakukan upacara semah, Casey. Itu kan tempat lumba kuda. Takut ada orang yang menggunakan sihir untuk membuat kuda yang mereka tikam tu menang dan menjadi kuda juara. Jadi seminggu sekali Tok Sami akan datang buat upacara pembersihan. Upacara yang mana akan letak jin-jin dekat kawasan racing kuda tu, supaya orang yang ada niat menggunakan jin tak boleh ke hadapan dan tak boleh membuat kuda dia menang. Itulah pengalaman Kak Gaya, Casey. Casey tanyalah orang tinggal quarters Bukit Timah. Diorang tahu tentang hal ini. Sekian, terima kasih. Selamat malam seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang telah dan kita simpan, dan yang syilid jangan dicari. Itu dia kisah yang dikongsi sama ada benar ataupun tidak. Tapi kata Kak Gaya waktu tu dia ternampak waktu kecil. Sekarang dah lama saya rasa mungkin 30 tahun yang lalu, dalam tu lah 30-40 tahun yang lalu, ketika Bukit Timah, tempat race kuda tu masih lagi beroperasi di Bukit Timah. Sekarang dah berpindah ke Kranji. Dan zaman dulu dia disiplinkan anak ya. Dulu ada bukan getah paip je, getah paip, hanger, tali pinggang, selipar Jepun. Selipar Jepun. Kau sini. Bila mak cakap, kau balik, kau siap. Habislah. Habis. Riwayat kita setakat di situ je lah. Tarik nafas lega dan kita berdoa lah, semoga mak kita lupa. Selalunya mereka tidak akan lupa lah. Tapi memang menarik kisah yang dikongsi oleh Kak Gaya. Ya, kata Kak Gaya rupa-rupanya ada orang buat upacara tertentu, dan bila dah dewasa ni baru dia tahu, dia faham entah benar ataupun tidak, tapi menurut apa pemahaman Kak Gaya ni, itu adalah tempat race kuda yang mereka letakkan upacara offering ni supaya orang tak boleh gunakan sihir untuk buat kuda mereka menang lah. Okey. Terima kasih pada semua. Baik, kita sambung kisah selanjutnya. Malam ni ada beberapa kiriman-kiriman yang lain yang Casey nak sempurnakan. Terima kasih pada anda yang sudi dan berminat menonton Malam Seram bersama dengan saya Casey. Dan kiriman-kiriman daripada siapa lagi ni? Okey, ini saudara pengirim kita yang bernama Jali, bukan nama sebenar. Assalamualaikum Casey, nama saya Jali. Waalaikumsalam. Saya pernah menganggotai kumpulan paranormal. Pernah menganggotai kumpulan paranormal. Saya tak nak sebutkan nama kumpulannya, kata Jali. Tapi Casey, kalau boleh Casey jangan sebut nama email. Kalau Casey tersebut, jangan cerita kisah ni. Terpulanglah pada semua nak percaya ataupun tidak.
Dan inilah kisah benar-benar berlaku. Kita sambung bersama dengan Jali. Inilah dia si Jali. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang telah dan kita simpan, dan yang syilid jangan dicari. Ini kiriman daripada bekas ahli anggota kumpulan paranormal. Nama Jali dan jangan sebut nama sebenar saya seperti yang tertera di alamat email. Kisah saya bukan nak mengaibkan kumpulan saya, bekas kumpulan saya, bukan. Sebab saya pun dah tak jadi anggota dan saya pun tak nak sebut nama kumpulan, tetapi ini aktiviti yang kami lakukan. Kisah antara aktiviti yang kami buat ni, kumpulan paranormal, tujuan sesetengah lah, tak semua. Saya ulangi sekali lagi kata Jali, tidak semua, tapi adalah sesetengah kumpulan-kumpulan paranormal ni. Mereka nak sangat dapatkan footage yang seram. Nampak hantu terbang lah, pokok bergoyang sikit lah, buai bergerak, nampak orang merangkak, susuk tubuh hitam dan sebagainya. Jadi apa yang mereka buat? Pada mulanya mereka bermula dengan kumpulan yang kecil. Begitulah kumpulan saya ni. Ya, dalam 5-6 orang aja. Kemudian daripada 5-6 orang ni, dia panggil kawan dia panggil. Jadi yang mulakan ni adalah chip dia lah. Iaitu saya punya kenalan yang saya kenal rapat. Jadi kenalan rapat ni dia buka kumpulan paranormal. Pada mulanya kita hanya adventure pada waktu malam. Jalan sana sini, bawa lampu sulu, rekod video. Kadang-kadang bila tengok balik video nampak benda, ni ada benda, ada something ni. Jadi lama kelamaan kita tahu diri kita ke si. We cannot lie, we cannot cheat ourselves. Kita tahu apa yang kita rakam dan kita cuba buat tambah cerita apa yang kita nampak. Misal kata kalau tengah ambil video tiba-tiba ada benda bergerak, rupanya itu adalah memang orang, tapi oleh kerana dalam gelap nampak orang tu macam nampak hantu. Contoh kata Jali. Jadi kita kau tengok ni. Jadi dalam hati kita tahu ini bohong ni. Jadi lama kelamaan bila kita tak boleh membohongi diri kita, kita rasa tak puas, kata Jali. Sebab apa tak puas? Sebab ahli anggota dah makin ramai. Bila ahli anggota makin ramai, diorang ni join kumpulan paranormal, diorang pun nak rasa nampak hantu dan nak rasa seram. Jadi kita mula, kumpulan saya ni mula mendapatkan khidmat seorang pakcik. Pakcik ni Casey jujur cakap, dia bukan calang-calang pakcik. Dia punya ilmu Casey, dia boleh panggil hantu. Jadi bila dah masuk bab macam tu, dah jadi masalah Casey. Sebabnya kalau kita jalan, kita ternampak itu adalah rezeki masing-masing. Selalunya tak nampak lah selalunya tak nampak. Kadang-kadang bila terdengar, bila ternampak, tak rakam. Jadi memang tak ada rezeki. Tapi bila dah panggil pakcik hebat ni untuk datang dan bantu untuk seru. Jadi pakcik ni datang, dia tak main-main dibayar, dia datang. Bila kami berada dekat tempat ni, misal kata di kawasan, contoh Changi Hospital yang lama dululah. Kan Changi Hospital yang lama, tempat tu memang sunyi, memang seram, itu je lah. Hantu memang susah nak nampak ke sih. Paling-paling dengar bunyi ketang kelentung, tak tahu bunyi apa, kan? Jadi ini yang dilakukan. Panggil pakcik ni datang. Jadi bila panggil pakcik ni pun buat upacara pemujaan. Siap ke sih? Dia datang dengan tempat bara, dengan kemenyan dan barang-barang yang lain. Dia mulalah masuk dekat dalam satu kawasan dekat Changi Hospital lama ni. Dia mula buat upacara. 7 kaki langit, 7 kaki bumi. Dan dia mula baca ke sini. Dia baca. Kemudian masuk bahasa Jawa yang kita tak faham. Kemudian dia mula sembuh. Dia jalan bawa kemenyan tu satu pusingan dekat kawasan tu. Dan apa yang berlaku saudara selepas tu? Selepas tu akan berlaku benda-benda yang menakutkan. Bila benda ni jadi, semua penakut. Sebabnya dalam kita menjadi kumpulan paranormal, tak pernah tak pernah nampak benda ni berlaku. Jadi bila berlaku, dah nak panggil dia, nak jumpa, masing-masing takut. Jadi pakcik tu dah panggil, dah seru dekat. Ini bayangkan
di dalam sebuah hospital yang mana pernah dibina ketika zaman Perang Jepun di Singapura. Yang pergi, pakcik ni memang tak suka ramai orang. Dia kata paling ramai dia benarkan adalah nombor-nombor ganjil. Tak boleh pergi 4 orang, 6 orang, 8 orang, 10 orang, tak boleh. Jadi yang datang pada malam tu hanya 7 orang sahaja. 7 orang. Termasuklah saya. Pakcik ni pun masuk dekat satu bilik, dia buat upacara. Kemudian pakcik ni pun dah habis upacara tu, dia relax kat tepi isap rokok. Seorang-seorang kita ada jalan satu kumpulan, dia betul-betul dekat depan hospital tu gelap seorang-seorang tengah isap rokok. Macam tak ada perasaan. Kita dekat dalam adalah jalan rapat-rapat tolak sana sini. Pakcik tu cakap, nanti kau kena tunggu. Ya, kadang-kadang dalam seminit, kadang-kadang dalam 1 jam. Tengoklah macam mana dia datang. Kita pun tunggulah dekat dalam bilik tu. Masing-masing duduk, tengok kiri kanan gelap lampu solo tak boleh dihidupkan. Tiba-tiba Changi Hospital lama, belakang hutan, kiri hutan, kanan bangunan kosong, semua tempat tu sunyi sepi. Matikan lampu, kita dalam ward hospital lama. Tiba-tiba benda yang first kita dengar, tanda-tandanya adalah bunyi abagagak. Mana saya punya bunyi ni? Ini dia. Benda yang first kita dengar adalah bunyi salakan anjing. Dah dengar bunyi tu, suara pakcik tu yang dekat luar bawah tu jauh tau dia dah datang. Dengar sebab tempat tu sunyi. Pakcik dengar dia dah datang. Dari kita duduk ni tengah berbual, meremang tu rapat tu rapatkan badan semua rapat. Dengar lagi bunyi anjing tak henti-henti. Anjing buat bising pada malam tu. Saya dengan kawan-kawan, anda bayangkan dengan kawan-kawan tengah duduk ni. Bunyi anjing biasalah kita boleh dengar, mungkin boleh kita terima kan, sebab itu hutan, kawasan sunyi, memang ada anjing. Yang tak boleh terima, satu kali dia keluar bunyi, semua lari lintang pukang. Anda bayangkan bunyi apa agak-agak? Bunyi yang dimaksudkan bunyi ni. Saudara, para penonton Malam Seram, saya dengan kawan-kawan yang lain dengar bunyi bayi menangis saja. Ini bukan bunyi sama-sama, ini betul-betul jelas satu bangun, semua bangun, lintang pukang lari keluar. Ya Allah, ya Allah. Turun bawah sampai pergi dekat pakcik tu. Pakcik tu steady duduk kat situ. Dah nampak? Dah nampak? Tanya pakcik tu. Kemudian, cik, dengar. Ini bayangkan ni, dalam hospital kosong ni, bunyi bayi menangis. Pakcik tu cakap, dia baru kasih kau signal dia nak sampai. Korang dah lari. Cik, tak boleh cik, kita nak balik cik, Tak boleh cik, tak boleh. Sejujurnya saya cakap, kumpulan paranormal ni yang nampak hantu tak semua, sekali lagi kata Jali. Ada yang betul-betul tak pernah nampak cuma mereka buat-buat nampak. Kemudian taruhlah benda-benda fake dalam video, cakap betul ni betul. Sebab kalau betul-betul berlaku akan lari You will run away macam kita. Belum nampak muka dengar bunyi bayi menangis, lintang pukang semua turun. Pakcik cakap, kata nak tengok. Dah tengok belum? Cik, tak boleh cik. Cik, macam mana boleh ada baby nangis pelan-pelan lah. Tadi kau dengar kan bunyi anjing. Lepas tu bayi menangis. Tak tahulah lepas tu bunyi apa. Mungkin lepas tu dia datang. Yang kau lari apasal? Kata nak tengok. Kita semua diam. Kita cakap, cik, kita nak balik cik. Tak boleh lah, kita nak balik. Turun bawah, perlahan-lahan jalan. Sebab nak lari, takut satu orang ke belakang, satu orang ke depan. Sama-sama jalan dan semua berjalan rapat dengan pakcik. Pakcik ni seolah-olah pendinding
Dia punya berani luar biasa. Betul luar biasa pakcik ni. Saya ingat lagi. Nama dia tak boleh sebut lah Bila sampai bawah, masing-masing tengok. Terus menjadi satu pengalaman yang kita akan cerita non-stop. Kau tahu tak kita pergi? Ada, kita dengar bunyi ni action lah. Tapi tak cerita panjang. Yang kita lari. Sekian saja kisah daripada Jali untuk Malam Seram. Terpulang pada yang nak percaya atau tidak. Terima kasih dan selamat Malam Seram. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Saudara, anda bayangkan nak sangat jumpa kan dia bawa pakcik yang, tapi itulah bila dia ceritakan pakcik tu ramai-ramai diorang kumpulan paranormal ni ramai-ramai dekat dalam ward hospital tengah tunggu tunggu masa untuk nampak pakcik tu boleh sorang-sorang kata Jali dekat bawah tengah isap rokok. Kau tengok pakcik ni punya hati dia punya hati kering Tapi anda bayangkan lah, kalau anda mungkin dalam situasi kumpulan paranormal tadilah, tengah duduk kan, tengah tunggu waktu, tiba-tiba tengah sorang-sorang dengar dekat hospital ni, hospital kosong. Apa yang akan korang buat? Adakah korang akan lari sebab nak nampak sangat ni? Ataupun tak apa, lawan, saya nak tengok sangat. Sini ada kiriman komen daripada pengirim kita, namanya Cik Ayah Busah. Ayah Busah, nama kencang Ayah Busah di sini, bro Casey, kisah tadi paranormal, hati-hatilah ya. Makhluk gaib ni memangnya kita tak boleh nampak. Kalau kita nampak secara tak sengaja, okey, sebab tak sengaja. Tapi kalau kita paksa untuk tengok, boleh mendatangkan kemudaratan. Kalau kita tak boleh terima akan susuk tubuh, raut wajah yang menyeramkan, kita boleh dikatakan di sini menghadapi masalah terperanjat dan mungkin boleh kena heart attack. Sebab makhluk halus ni, kata Cik Ayah Busa, makhluk halus ni, there's a reason kenapa makhluk-makhluk ni tak diberi peluang untuk dia dedahkan diri dia depan mata kita. Kenapa agaknya jin-jin ni Allah kasih dia gaib, manusia tak boleh nampak? Sebab memang kita tak perlu nampak dorang. Bila manusia dah pandai-pandai nak nampak, habislah. Jadi itu pandangan saya, Casey. Okey. Terima kasih pada bro Ayah Busa Ayah Busa macam pernah dengar nama ni Nama apa Ayah Busa? Kita sambung kisah dalam Malam Seram. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Saudara, kita sambung kisah berikut ini. Ini kita beralih ke kejadian yang berlaku di Cangkat. Katanya, Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Saya pendengar setia Malam Seram dari Malaysia dan ini berlaku dekat kampung saya di Cangkat. Cangkat tu dekat mana? Dia tak beritahu Adakah Cangkat di Johor ke, di Melaka ke? Boleh nyatakan pada Casey, boleh bantu di mana letaknya Cangkat lah. Cangkat Tangkak. Ya Allah, tengoklah sebut lain Tangkak, maaf. Tengok lain, sebut lain saya berasal daripada Tangkak. Cangkat pula. Tak, maaf saya pada pengirim bernama Syah. Ini berlaku dekat rumah saya di Tangkak, dan pengalaman yang saya nak ceritakan ini ketika saya sedang memandu nak balik ke rumah kampung saya lah dekat Tangkak. Memang seram dan terpulang pada semua. Waktu tu sedang saya memandu, hujan turun dengan lebatnya.
ketika sedang memandu pada waktu tengah malam. Sedang drive Casey, hujan turun dengan lebat. Dan bila hujan turun lebat, malam tu memang gelap. Laluan nak balik kampung rumah saya ni memang tak ada lampu jalan. Hanya harap lampu kereta je lah. Jadi terpaksa drive dengan perlahan Casey. Drive dengan perlahan. Sedang drive, tengah memandu ni, tiba-tiba rasa macam perasaan meremang tu. Sebab saya tengok kiri kanan, depan belakang, saya tengok daripada cermin, tak ada kenderaan lain kecuali kenderaan saya. Tengah drive waktu hujan lebat. Saudara, tengah drive, tiba-tiba perasaan ni macam tak sedap hati. Dan dalam kereta saya ni ada CD, yang mana CD ni adalah CD-CD wirid. Saya pun masukkan CD tu, kemudian dekat depan CD tu dah mulalah wirid. Saya pun ikut sekali Casey, nak kurangkan rasa takut. Dan sedang saya drive all the way sampai dekat satu simpang ni, saya perlahankan kenderaan. Sebab simpang tu tak ada lampu trafik. Jadi kena tengok Casey, kiri kanan tengok ada kenderaan tak, takut ada kenderaan yang memecut, ada motosikal. Jadi saya perlahankan pelan, sampai saya berhenti, saya tengok kiri kanan, okey tak ada, clear. Saya jalan depan. Bila saya jalan depan Casey, saya nampak betul-betul dekat simpang ni ada susuk tubuh seseorang sedang berdiri dalam keadaan hujan lebat. Bayangkan tengah sorang-sorang tiba-tiba nampak ada sesuatu berdiri dalam keadaan hujan yang lebat selebat-lebatnya. Kawasan tu memang kawasan semak. Tak ada kampung yang dekat simpang ditangkap. Tak ada orang tinggal situ Casey. Jadi saya pun tengoklah, mata saya tengok kiri kanan, kemungkinan dia ada kereta dia rosak, ataupun dia ada motor dia rosak kan. Casey, saya drive, saya tengok, mata saya cari ni, mana motor dia, mana kereta dia. Tak ada kenderaan lain saya nampak, tapi orang ni tengah berdiri betul-betul dekat tengah-tengah simpang. Saya jalan terus. Kemudian saya tengok cermin, dah tak nampak lah sebab gelap dan hujan turun dengan lebat. Jadi kemungkinan dah tak nampak kelibat orang yang berdiri tadi. Bila saya drive Casey, entah macam mana saya rasa macam agak meremang pada malam tu. CD wirid masih lagi kedengaran, saya pun ikut sekali. All the way saya drive, sampaikan ada satu kali tu ada dua kereta lalu bertentangan dengan saya. Kereta ni lalu bertentangan dengan saya, dia menggunakan lampu tinggi ataupun high beam. Dia menggunakan lampu tinggi ataupun high beam. Dia tuk 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 teng. Efek lah dia. Asal ni aku bawa slow, aku tak masuk lorong orang pun. Satu lagi kereta lalu ni tuk 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 tuk. Lepas kenderaan saya. Saudara, hafsal apa aku drive slow sangat ke? Jadi saya pun teruskan perjalanan Casey. Teruskan perjalanan, kemudian dah sampai dekat kampung saya. Saya pun drive masuk kampung. Kan hujan masih lebat ni. Sekarang nak keluar macam mana? Terpaksa basah lah sebab dalam kereta tak ada payung. Saya keluar, saya tengok rumah dekat situ. Aku lari ni dalam beberapa tapak sampai dekat tempat redup lah. Ya, tempat ada yang ada bumbung tu. Saya pun buka pintu, saya kira 1, 2, saya tolak pintu, tutup, saya lari sampai depan rumah. Saya kebas, hujan. Basah ni, basah. Casey, tengah saya kebas. Saya tengok kereta saya tempat duduk belakang Casey. Tempat duduk belakang ada orang. Hujan lebat ni. Saya tengok, perhatikan. Waktu tu dah mula bunyi guruh dan dah mula peti sabung menyabung Casey. Saya tengok, Astaghfirullahalazim, ada orang kat belakang. Kemudian isteri saya, "Bang, kenapa tak naik bang?"
Yalah ini, nak keringkan ni. Yang ambilkan tuala yang basah lah ni. Isteri ambil tuala, isteri turun tangga, serahkan tuala tu pada saya. Saya tengah lap badan. Abang nak makan, makanan dah siap bang, kata isteri saya. Kemudian sebelum masuk, bang, siapa tu bang dalam kereta abang? Isteri nampak Casey. Saya ingatkan isteri saya tak nampak. Mana ada orang yang, awak ni pun hujan-hujan. Dah lah, masuk sudah. Isteri saya faham. Senyap masuk dalam rumah. Sebelum masuk, depan pintu saya baca ayat kursi. Isteri pun ikut masuk dalam, tutup pintu. Kemudian isteri tanya, bang, saya takut bang. Tak ada apa-apa insyaAllah. Jom kita makan. Saya pun makan dengan isteri. Alhamdulillah malam tu hujan. Tidur sedap je Casey. Sampailah ke pagi. Tak tahulah apa benda tu ikut. Dan saya pun tak tahu kenapa dua kereta yang lalu bertentangan sampaikan gunakan lampu tinggi beberapa kali dan tekan bunyi horn. Sekian, terima kasih. Selamat malam seram dari peminat Malam Seram dari Tangkak, Malaysia. Malam Seram. Itu dia kisah dalam Malam Seram, saudara. Kita akan berkongsi lebih banyak lagi kisah pengalaman. Ya, terima kasih atas sumbangan-sumbangan super chat yang saya terima. Tadi minta maaf kalau ada berikan sumbangan super chat ketika saya sedang baca cerita. Saya tak boleh berhentilah ya. Nanti akan menjejas jalan cerita. Jadi terima kasih pada SRBS. Ramadan Karim pada semua. Stay safe. Terima kasih pada SRBS atas sumbangan super chat untuk Malam Seram. Ya, saya amat hargailah sumbangan-sumbangan anda semua. Baik, kita akan berkongsi lebih banyak kisah. Kita akan ikuti iaitu Tazkirah Ramadan daripada Ustaz yang berhormat Ustaz Husin Adam yang akan berkongsi Tazkirah Ramadan. Selepas Tazkirah Ramadan, kita akan dengar lagu, kemudian kita ada satu voice note dan saya akan sambung pengalaman-pengalaman yang lain. Okey, kalau sudah bersedia, kita silakan Tazkirah Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi di dalam bulan Ramadan, yang mana pada Ramadan ini kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Seperti mana yang Allah berfirman dalam ayat Al-Quran pada auzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yuti'illah wa rasul فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Dalam ayat ini kalau kita lihat, Allah telah berfirman, barang siapa yang bertakwa kepada Allah dan Rasul. Yang takwa kepada Allah, kita mengerjakan apa yang telah Allah perintahkan kepada kita, dan Rasul kita laksanakan segala sunnah-sunnah yang telah ditetapkan. Maksudnya Allah dan Rasul memerintahkan kita pada bulan sekarang ni, bulan Ramadan, untuk kita berpuasa. Jadi kita berpuasa. Jadi kalau kita ikut perintah Allah dan Rasul, apa yang dalam ayat ini dikata, faulaika ma'alladzina, dan mereka semua akan bersama orang-orang yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka. Okey, apa nikmat yang mereka dapat apabila kita bertakwa kepada Allah dan Rasul? Nikmatnya mereka minan nabiyin, bersama dengan para nabi, dan as-siddiqin, orang yang berkata benar, orang yang siddiq, yang dipercayai, wa syuhada, dan orang yang berjihad, yang syuhada, orang yang mendapat syahid di sisi Allah SWT. Dan dikatakan bersama juga dengan orang salih dan para salihin, yang orang buat baik. Dan bukan itu, wa hasunat ulaika rafiqa, dan mereka itulah
teman-teman yang baik yang diberikan Allah dalam nikmat kita bertakwa pada Allah, ganjaran yang kita dapat di sisi Allah SWT di Yaumul Mahsyar. Jadi saya harap para jemaah dapat melaksanakan walau amalan tu sedikit tapi bermanfaat untuk orang lain. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yeah, hormatilah Ramadan. Saya bukan Mahir Zain, saya bukan Sami Yusof, saya hanya seorang hamba yang ingin beri peringatan. Sejak kecil aku dah tahu pesanan-pesanan ibuku akan datang satu bulan mensucikan setiap insan. Tibalah harian dinanti, ada yang memang tak peduli, peluang diabaikan saja, tidak takut dengan dosa. Ramadan, don, Ramadan, don, Ramadan, don, Ramadan, don. Syaitan diikat, dikari, melawan nafsu sendiri. Makan minum diharamkan sebelum waktu azan. Maghrib waktu yang dinanti, yang kecil puasa setengah hari, yang tua tak reti-reti, tak takutkah dengan mati? Ramadan, 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 Ramadan. Satu peringatan, hormatilah Ramadan. Berpakaian tidak tutup aurat, yang tutup ada pakai baju yang ketat-ketat. Babat kau berlipat, otak kau makin tersendat, tak takut kau liang lahat hari kiamat. Masih ada tak kisah, tak menghormati, sumpah serana maki caci anak isteri. Ada yang makan dan minum di kedai kopi, bila kita pandang dia makin menjadi. Bukan hanya melawan lapar, bukan hanya melawan dahaga, bukan hanya tidak mendusta, bukan hanya tutup mata. Bukanlah bulan juada, bukan untuk salah langkah, bukan bulan beli belah, lebih banyak beribadah. Ramadan, 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 Ramadan. Satu peringatan, hormatilah Ramadan. Jangan lupa hormatilah Ramadan. Terima kasih pada Ustaz yang berbahagia, Ustaz Husin Adam daripada Masjid Mujahidin. Saudara, Masjid Mujahidin memerlukan dana lebih kurang untuk bulan Ramadan ni RM150,000. Semoga kita dapatlah membantu. Inilah sedikit usaha saya untuk kembali kan pada masyarakat, membantu Masjid Mujahidin mengumpul dana, dan insya-Allah semoga matlamat Masjid Mujahidin akan terlaksana. Ada yang kehadapan memberikan sumbangan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan, bulan yang penuh berkat. Buat baik, ganjaran dia berganda-ganda. Buat amal berganda-ganda. Buat yang kurang baik, dosa dia tetap sama, tak berganda-ganda. Nampak tak keistimewaannya? Buat baik berganda-ganda. Kata Ustaz Ustin sebelum ni, sampai 700 kali ganda pun ada. Dan buat jahat tak ada ganda, sama jugalah. Kalau dosa dia macam tu lah. Jadi
keistimewaannya bulan Ramadan, yang mana kita haruslah buat peluang buat baik dari segi amal, ibadah dan sebagainya lah. Jadi terima kasih atas sumbangan anda. Alhamdulillah, nanti akan saya ketengahkan ucapan daripada pengurusi Masjid Mujahidin yang ingin sampaikan terima kasih pada semua dan meminta sekali lagi untuk terus memberikan sumbangan untuk infak masjid di bulan Ramadan ini. Lagu tadi lagu Ramadan yang saya buat sendiri, nyanyi sendiri dan saya putarkan sebab kalau main lagu orang kat sini kena copyright copyright strike. Jadi mainlah lagu sendiri kan, apa nak buat. Yalah, kau tahu dulu saya pergi Berkeley belajar buat muzik. Macam-macam lagu saya boleh buat saya boleh saing dengan siapa tu Ezra Kong yang buat lagu sedap dia buat. Okey, sebelum saya teruskan, kita ada voice note yang akan saya ketengahkan. Dan saya nak ucapkan terima kasih. Mungkin ada super chat yang belum saya bacakan, sumbangan-sumbangan super chat anda. Ya, ada yang dah bacakan, saya dah bacakan awal tadilah. Yang ini yang saya terlepas ni, Hidayah MA ataupun Hidayah Mak. Assalamualaikum geng Momo. Waalaikumsalam. Asri Kamis, terima kasih sumbangan super chat anda dari Asri Kamis ya. Terima kasih bro. Terima kasih ada heart Amalina. Oh, Amalina nama dia bukan Amalina tapi Amalina. AMALYEENA. Amalina. Salam malam seram, kisah terbaik. Terima kasih. Terima kasih tadi yang telah pun berikan. Siapa lagi? Adri, terima kasih atas sumbangan super chat anda. Yang ini Emilia Jamal. Ya, terima kasih Casey kerana adakan segmen Tazkirah Ramadan dalam Malam Seram. Teringat zaman muda belajar di Madrasah Pergas. Maklumlah tak sama di US. Oh, sekarang dah menetap di US Bagaimana dengan keadaan di US? Adakah dah kembali baik keadaan COVID setahu saya Presiden Donald Trump dia kata dia nak kembalikan bisnes-bisnes beroperasi dan nak melonggarkan sedikit nak berikan sedikit kelonggaran di US. Di Malaysia dah ada dah mula kawalan pergerakan PKP lah bersyarat. Saya tengok video gambar orang beratur panjang beli makan. Hati-hati je lah Di Singapura kami sedang masih bertahan kat sini masih duduk rumah juga, nasib baiklah di Singapura ni ialah kita masih boleh dibenarkan untuk keluar pergi beli keperluan harian setiap hari boleh keluar tapi balik teruslah. Dan insyaAllah bermula 12 hari bulan di Singapura 12 hari bulan Mei, home business owner anda yang berniaga di rumah yang menjual makanan dari rumah dah boleh mula berniaga. Dan saya tak sabar nak order makanan daripada home business owner. Saya suka homemade ni, macam sedap daripada lain kan. Nanti tengoklah dah mula je kan, habislah belilah setiap kali kita akan beli. Mungkin lazimnya makanan-makanan seperti dessert insyaAllah kita sokonglah, support antara satu sama lain. Jadi terima kasih sekali lagi pada semua yang sedang menonton Malam Seram. Geng Momok Captain, geng Momok Sarjan, terima kasih kerana sudi langgani konten berbahaya KC, dan juga kepada moderator-moderator yang sentiasa menjadi Avengers menjaga ketenteraman. Sebab saya faham dalam chat group ni ada yang nakal jadi orang yang nakal ni kita nasihatkan sekali, kalau nakal juga burung tiong makan betik kita block pun cantik Okay. Jadi terima kasih pada moderator yang sentiasa berikan peringatan. Ingat channel ni jangan lupa subscribe. Bagus, terima kasih lah. Saya memang terhutang budi semualah. InsyaAllah kalau ada kesempatan kita boleh jumpa lah kalau tidak, saya nak ucapkan terima kasih. Dan terima kasih pada semua yang menonton, yang mendengar Spotify, Apple Podcast. Dan kita sambung kisah berikut ini dalam Malam Seram. Ini adalah voice note yang saya terima. Kita dengar voice note. Selepas voice note saya akan sambung lagi mungkin berapa cerita saya ada kat sini. Sekejap saya ada lagi 2 cerita. Okey. Lepas voice note saya sambung lagi 2 cerita untuk anda dan kemudian kita akan akhiri Malam Seram. Jadi kalau sudah bersedia, kita teruskan dengan Malam Seram. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Assalamualaikum Casey, saya Ifa daripada Karak Pahang. Saya nak menceritakan kisah pengalaman saya selepas tamat pengajian. Saya
di mana saya akan mencari kerja di kawasan Ipoh. Okey, kawasan Ipoh di area Lahad lah. Okey, di dekat situ saya dan keluarga saya ada rumah yang telah ditinggalkan lebih 20 tahun sebab saya dan keluarga saya adalah perantau di mana keluarga adalah background government, kerja dari negeri ke negeri. Okey, kisah saya ni boleh dikatakan agak seram jugalah. Ya, saya dengan adik saya bercadang untuk bekerja di Ipoh, menduduki rumah yang telah lama ditinggalkan sepanjang 20 tahun tu. Okay. Jadi adik saya bekerja sebagai orang yang menguruskan sistem-sistem dekat kilang, dan saya pula adalah orang yang bekerja di bahagian food and beverage. Okay. Kalau bahagian food and beverage ni dia ada banyak shift, ada pagi, tengah hari, kadang petang, paling lewat pun sampai tengah malam. Okay. Saya nak ceritakan pengalaman saya sepanjang saya dengan adik saya duduk dekat rumah yang ditinggalkan oleh keluarga kami lebih 20 tahun. Sepanjang dalam 3 bulan kami baru duduk dekat rumah tu, dia kira berdua sajalah. Masa tu kira tak ada apa-apa yang berlaku. Tetapi satu insiden berlaku apabila adik saya yang ingin bercuti ke Cameron Highland bersama kawan-kawan dia di weekend sebab dia kerja office sahaja. Okay, untuk saya pula, saya kerja hampir setiap hari termasuk weekend. Adik saya telah memberitahu saya pada hari Khamis yang dia ingin pergi bercuti dekat Cameron Highland. Okay. Jadi saya pun kira macam okey je lah, tak apalah. Kadang-kadang orang bujang, orang muda teringin nak explore bersama kawan-kawan, nak ceriakan hati. Yelah, dah penat kerja-kerja, jalan-jalan lah sikit kan. Okay. Jadi pada hari Jumaat tu, saya adalah shift malam dari pukul 3 sampai ke 12. Dan adik saya pun, dia lepas habis bekerja pukul 5, dia akan siapkan barang dia. Dia akan pergi gerak ke Cameron Highland bersama kawan dia. Jadi saya pun tinggallah seorang kat rumah tu. Saya bekerja macam biasa pukul 3 sampailah pukul 12. Tapi dalam pukul 12 tu belum tentu kerja saya akan siap. Mana saya akan cek stok barang depan, belakang, kat kaunter, dekat dalam store, semua saya kena kira barang. Pastikan dia mencukupi dan menetapi yang telah ditetapkan oleh syarikat. Seperti makanan, semua yang telah diguna, diorder mengikut kuantiti yang sepatutnya. Okay. Lepas saya kira semua, saya akan masukkan kuantiti-kuantiti itu ke dalam komputer untuk hantar report ke HQ. Okay, so biasanya saya mengambil masa sebab saya kira baru lagi lah dalam bidang ngurus ni. Jadi saya mengambil masa dalam sejam jugalah untuk siapkan report. Dalam pukul 1:30 baru saya baru keluar. Okay, sepanjang saya type report ni, dekat kedai makan ni juga pun ada gangguan, tetapi saya tak beberapa hiraukan. Dia akan cuba gerakkan periuk ke, barang ke, buat bunyi ke, hentak ke. Okay, jadi saya tak akan ambil perhatian lah. Tapi sepanjang saya buat report tu, muka saya akan menghadap komputer, tetapi dalam hujung mata saya ni, saya akan nampak ada satu figure berbulu. Okay, saya tak pasti berbulu macam mana, tapi macam berbulu lah juga, kira macam monyet. Dia akan berdiri perhatikan saya buat tak tahu. Okay, bila saya dah siap report, saya akan save, saya akan hantar ke HQ. Kemudian saya akan kuncikan di mana saya akan pasangkan security alarm untuk kedai. Saya kunci, tutup lampu semua. Okay, lepas tu baru saya beredar. Jadi sepanjang saya nak dari perjalanan dari kedai tu untuk ke rumah saya mengambil masa setengah jam melalui jalan Menglembu.
dekat jalan kampung. Dekat situ pun saya tak berapa familiar dengan kawasan tu. Dan di situ pun ada juga kisah saya kena, mana saya berhenti di traffic light simpang 4, saya ternampak satu susuk yang tengah perhatikan saya. Time tu saya seorang je lah. Saya seorang je, saya buat tak tahu. Lepas tu kebetulan dalam 2-3 saat macam tu ada driver lain lah kat sebelah saya. Saya pun macam tak apa, dia ada lah. Pemandu tu adalah seorang lelaki. Saya ingat dia tak nampak. Saya saja lah yang nampak, saya buat tak tahu. Lepas tu dia pun tengok kiri, tengok kanan. Bila dia tengok kat satu sudut tu di mana benda tu berdiri, satu susuk perempuan rambut panjang berdiri, dia ternampak. Terus dia tekan minyak. Tengah red light lagi ni, dia tekan minyak. Saya pun terkejut sebab dia kan seorang lelaki. Saya ingat dia beranilah. Tapi bila dia dah pecut, saya pun apa lagi tekan minyak lah. On the way dekat highway tu, dekat jalan kampung tu, saya pun teruskan perjalanan. Di mana sebelum saya masuk ke kawasan rumah saya di area Lahad, saya akan lalu satu kuil ataupun satu perkuburan Cina. Saya pun tak pasti kat mana, dekat kiri kat kanan, tapi saya tahu kawasan tu ada satu perkuburan Cina. Saya lalu situ. Saya memang dah aware lah, kalau saya drive malam ni saya akan naik tingkap, bagi ruang sikit saja untuk masuk angin. Bila sampai ke kubur tu pula, boleh pula saya terdengar ada benda mengilai kiri kanan, tapi saya tak pandang. Saya tengok straight saja, saya pandang ke hadapan, drive sampailah saya masuk kawasan Lahad, di mana baru ada kedai, ada perumahan semua, baru ada lampu. Saya pun rasa lega. Bila dah sampai kawasan Lahad tu, saya masuk ke taman saya macam biasa. Dah dekat pukul 2:30 jugalah. 2:30 pagi jugalah saya sampai ke rumah. Saya akan drive masuk dalam taman, masuk dalam parking, tutup pagar macam biasa. Bila saya nak matikan kereta tu, saya terperasan sebelah kiri saya, dekat sebelah kiri rumah tu, macam ada satu susuk wanita tengah perhatikan saya. Time tu pula saya tak terfikir nak terbaca apa-apa. Saya dalam hati, saya nak masuk rumah, tutup pintu, grill pintu, masuk dalam bilik. Gitu. Bila saya dah masuk bilik tu, saya pula tak basuh kaki. Ya Allah. Saya tak basuh kaki, saya tutup pintu, saya buat report. Ada report tambahan di mana saya akan buat pengiraan stok-stok barang tu. Dan saya akan masukkan jumlah pengiraan tu untuk setiap hari. Tengah saya buat tu, saya boleh dengar. Saya boleh dengar dekat luar pintu saya ni, macam ada orang menangis. Dia makin lama makin kuat, makin lama makin kuat. Setengah jalan saya buat report tu, saya tak jadilah. Saya tutup kertas-kertas semua, report semua. Saya pasang ayat kursi dekat YouTube. Saya pasang sepanjang malam. Sepanjang malam tu saya pun cubalah tidur macam biasa. Tetapi malangnya saya rasa dalam tidur ayam saya tu, saya dengar macam-macam. Di mana ada hentakan pintu, cakaran di tingkap saya. Ada orang berlari sana sini di dalam rumah tu. Sampailah ke pagi. Bila pagi tu, saya ingat dia pun dah tak ada lah. Biasanya dia akan menjama di malam hari. Dalam pukul 8, pukul 9, saya buka pintu, buka tingkap, bagi cahaya masuk, bagi udara masuk. Saya akan duduk di ruang tamu, di mana saya akan buka biasanya siaran pagi lah, ataupun berita pagi. Semasa saya memberi tumpuan pada berita pagi tu, dekat ruang tamu tu, sebelah dia adalah ruang makan. Di ruang makan tu adanya tangga untuk ke atas. Semasa kira kalau saya duduk tengok TV tu, saya akan menghadap ke ruang makan tu. Saya menghadap, saya tengok TV tu, saya perasan kat hujung mata saya ada satu susuk perempuan tengah memerhatikan saya dengan senyuman sinis.
Okay, dikira rupa dia macam Momo challenge lah. Lebih kurang rupa dia. Rambut panjang, tapi senyuman dia tu boleh nampak gigi bertaring dari hujung ke hujung. Saya nampak dia tengah memerhatikan saya. Lepas tu saya pun terfikir untuk mencari seseorang, tetapi malangnya saya tak bertahan dah duduk rumah tu dengan adik saya tak sampai sebulan. Sebab bila saya dah start nampak tu, dia pun mula memberanikan menjelmakan diri dia. Dia dekat dalam rumah tu bukan seekor, tetapi beberapa ekor. Dalam 3-4 ekor, saya pun tak pasti. Saya pun mengambil keputusan untuk berhenti kerja sebab saya ni memang jenis mudah nampak. Saya balik rumah ke Karak, Ipoh ke Karak untuk angkat barang, tinggallah adik saya. Tapi adik saya ni berani, dia adik lelaki. Okey, itu saja untuk saya ceritakan kepada Casey. Okey. Terima kasih dan selamat malam. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang telah dan kita simpan, dan yang syilid jangan dicari. Ya, saudara. Terima kasih kepada anda yang sudi bersama dengan saya dalam Malam Seram. Kisah dari voice note berkenaan dengan sebuah rumah yang dibiarkan 20 tahun. Kemudian dia kembali untuk duduk dalam rumah tu yang dah kosong selama 20 tahun. Bayangkan. Ramai yang komen kata seram cerita ni. Ya, saya tengok baca komen tadi kata, Casey seram apa sih cerita? Casey. Wah, jadi ramai yang suka dengan kisah seram. Terima kasih atas kata-kata semangat. Dan insyaAllah kalau ada cerita macam ni lagi saya akan tengahkan. Sebab ramai yang suka. Ya, thumbs up kata seram. Ya, saya tengok ni komen nampak ni masuk. Seram Casey, baik cerita kakak ni. Karak memang gitu Casey. Jadi positif lah. Ini kita inginkan maklum balas yang positif daripada para penyokong Malam Seram. Nampak? Masuk ni. Seram-seram. Kata seram Casey. Alhamdulillah kisah malam ni. Nampak kan? Kiriman-kiriman yang dikongsi sama. Katanya seram-seram. Seram gila. Saya sampaikan apa ni? Sekarang ni takut nak tidur malam. Wow. Tu kiriman. Nampak? Jadi terima kasih kepada pengirim yang berkongsi kisah. Ramai yang terkesan. Jadi harap-harap boleh tidurlah malam ni. Kita sambung dengan kisah selanjutnya bersama dengan saya Casey dalam Malam Seram. Malam Seram. Nanti insyaAllah kalau mungkin ramai yang minat dengan kisah tadi, sebelum saya akhiri mungkin saya akan putarkan sekali lagi ya, untuk anda yang suka dengan kisah yang diketengahkan ya. Kita boleh dengar sekali lagi. Sebab tadi mungkin ada yang tengah chat terlupa akan cerita yang disampaikan. Okey, yang ini saudara. Kiriman datang daripada pengirim yang hanya ingin dikenali sebagai Mamat. Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Nama saya Mamat. Saya nak berkongsi kejadian ini berlaku di kawasan rumah saya, iaitu di Lengkok Baru. Jadi kiriman yang diketengahkan kiriman yang diketengahkan oleh Mamat berbunyi begini. Kejadian yang berlaku pada waktu tengah malam. Saya ni Casey susah nak tidur awal pada waktu malam. Anak-anak saya 2 orang dengan isteri akan tidur. Kadang-kadang jam 10 mereka dah masuk alam mimpi. Saya ni kadang-kadang masih dekat ruang tamu rumah saya di Lengkok Baru. Kadang-kadang saya dekat koridor tengah isap rokok. Kadang-kadang saya turun bawah jalan. Dan saya memang suka berjalan pada waktu malam. Nanti saya jalan, buka baju dengan seluar saya, baju saya gantung dekat bahu. Saya jalan lah pusing, ambil angin, jalan. Ambil angin pada waktu malam dekat kawasan rumah saya memang suka.
Dekat belakang rumah saya di Lengkok Baru ni, dia ada playground Casey. Ya, playground. Jadi satu malam tu, selepas jam 12.30 malam, saya tengah berjalan, saya ternampak dekat playground ada seorang perempuan sedang duduk dekat playground. Ya, tengah duduk sorang-sorang. Dari jauh saya perhatikan lah, kata Mamat. Saya tengok, dia pun duduk seorang ke? To be honest Casey, saya ni pun agak playboy sikit. Saya tengok dari jauh tak nampak muka ni. Tengoklah boleh kenal-kenal ke kan. Mat, kau dah beristeri Mat Astagfirullah. Jangan ikut ni contoh tak baik ni. Ya. Isteri anak rumah, tidur kau nak berpoya-poya pula kelumpang. Okey, jadi Mamat kata saya pun menghampiri budak ni dari jauh. Saya tengok dia, saya tengok perhatikan. Makin bila saya jalan ni, semakin nak dekat ni, tiba-tiba perasaan saya ni macam makin berdebar-debar pula jantung. Tak tahulah kenapa saya rasa macam agak nervous pada malam tu. Jadi saudara, kata Mamat, bila saya dah sampai dekat depan, perempuan ni tiba-tiba dia gerak dan dia pusing memandang ke arah depan. Ya, saya sekarang berdiri dekat belakang perempuan ni. Itu yang dikongsi oleh Mamat. Dia berdiri sekarang dekat belakang perempuan ni. Jadi apa yang berlaku, saya selepas berdiri di belakang perempuan ni, saya pun cuba macam sweet lah, macam gitu. Saya tak tahulah macam mana sweet minta maaf kalau saya salah ya Mamat. Saya cubalah panggil macam dia duduk ke si, tak pusing, tak apa, dia tengok kat depan je. Saya tengok, alamak, sombong lah pula. Saya macam Sorang ke? Sorang? Casey memang tak toleh terus Dia pasir pandang ke depan. And then saya diri. Kemudian kawan saya dekat blok sama, tingkat 5 Casey, Mat. Saya pun toleh. Saya tengok, nama dia Ijam. Jam, kau buat apa kat bawah? Aku turun lah, bual kejap. Jadi si Ijam ni berbual dengan saya. Saya pandang tengok Ijam. Kemudian okey, Ijam pun nak turun bawah lah, nak bercakap dengan saya ni. Saya pun toleh tengok dekat buai tu, bukan buai, dekat slide tangga tu, yang mana perempuan ni tengah duduk. Bila saya toleh, perempuan ni dah hilang ke si. Saya toleh, saya tengok, mana dia hilang Alamak, dah jalan ke? Takkan sekejap gitu hilang ke si. Jadi saya jalan ke depan, saya tengok kiri kanan, tak nampak dia jalan pun. Takkanlah saya bercakap dengan kawan dalam masa 15 saat tu dia boleh hilang sekelip mata. Mana sih dia pergi? Kawan saya si Ijam pun turun. Kita pun duduk dekat satu bangku ni, betul-betul dekat tepi playground. Tengah duduk berbual, kawan saya tanya, kau turun buat apa? Biasalah, aku kan suka jalan malam ambil angin. Kemudian saya cakap dengan si Ijam, kau tahu tak? Tadi aku nampak Jam ada chicks tengah duduk sini. Aku baru nak kacau dia, sekali kau panggil aku pula. Habis kawan saya tanya, mana dia? Entahlah, aku toleh dia dah hilang Sekali si Ijam ni cakap, Mat, kau jangan main-main Mat. Kau betul kau nampak orang. Kemudian baru saya terfikir balik. Bila saya berdiri tadi depan perempuan ni, dia punya wangi semacam ke si. Saya fikir, tak juga Kau jangan main-main Mat. Dah pergi tempat lain lah. Saya dengan kawan saya bangun, kita tukar tempat ke si. Last duduk dekat tepi blok, yang mana situ pun ada tempat duduk. Kita lepak sampailah pukul 1 lebih pagi. Sekian, terima kasih. Selamat malam seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Itu dia kisah daripada Mamat. Ya, saya tak kisah tentang dia nampak hantu lah. Saya lebih kisah tentang anak dengan isteri rumah tidur, dia turun bawah nampak anak makcik tengah duduk dekat playground. Dia boleh Mat, daripada kau bebek kau makan siput sedut Mat.
Bukan apa Mat, ingatlah kesian isteri kat rumah tu, tengah tidur dengan anak, jaga. Mat, tak tahulah Mat, apa nak buat lagi, Tapi kisah Mat tu, dia menghampiri perempuan tu berani, dan tiba-tiba perempuan tu hilang dari pandangan. Kau rasa? Dan saudara, mungkin kisah Ahmad ni, mungkinlah kisah Ahmad ni yang mana tak tahu benar ataupun tidak, tapi kita boleh ambil iktibar, kalau dah kahwin tu, buat hal dah kahwin lah, Kalau betul-betul nak mengganggu anak makcik, kau ganggulah anak makcik pun. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang telah dan kita simpan, dan yang syilid jangan dicari. Begitu juga dengan yang sedang berada di live chat Malam Seram. Kalau yang dah beristeri, yang dah bersuami, janganlah kamu berfoya-foya dekat live chat. Saya kalau dapat tahu, saya pangkar korang. Janganlah. Kalau yang single, okey. Siapa single, sila angkat tangan dekat live chat. Nak tengok siapa yang single. Yang single and available and ready to mingle. Boleh. Jadi kawan ke tak kisah. Tapi ingat ya saudara, ingatlah kesetiaan tu harus dijaga. Dulu bila nak kahwin dengan isteri, abang akan jaga you yang kata orang perempuan. Siapa single? Angkat tangan. Yang single silakan. Nak berkenalan ke, tak kisah single kan. Manalah tahu jodoh dekat Malam Seram. Siapa tahu kan. Yang bukan single, tak apa, kita boleh buat kelab mak-mak dengan bapak-bapak. Okey, saya akan baca satu kisah yang terakhir saudara. Yang ini kiriman saya terima ni datang okey, sekejap daripada pengirim kita. Tadi saya ada baca tau kiriman. Hilang pula. Mana pula email ni? Okey. Ini datang daripada pengirim yang ingin ketengahkan satu peristiwa. Katanya, Assalamualaikum Kesi. Waalaikumsalam. Oi, ramai cakap singgah kat tangan. Ramai mengaku single tanya live chat ni. Harap-harap betul ya. Jangan cakap bohong bulan Ramadan. Kita buat benda yang baik saudara. Okey, yang ini kiriman yang terakhir saya nak ketengahkan daripada Assalamualaikum Kisih. Waalaikumsalam. Saya suka sangat menonton dan mendengar Malam Seram. Kisih boleh panggil saya Mek. Katanya Mek. Saya ni adalah peminat Malam Seram berasal daripada Kelantan. Saya nak ketengahkan kejadian seram berlaku. Saya ni orang Kelantan dari Pasir Putih. Ini macam lagu Emelina. Pasir Putih tepi pantai. Wah. Kita sambung kisah Malam Seram. Malam Seram adalah sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang disampaikan oleh Casey Champion. Jangan mudah percaya. Saudara, kisah dari Mek yang berkongsi pengalaman. Beliau daripada Pasir Putih, Kelantan, berkongsi kejadian yang menyeramkan ini berlaku. Dan saudara kata Mek, saya pernah menjadi saksi yang mana saudara saya pernah dirasuk Kesi. Waktu tu kita sedang berada di rumah saudara saya. Kita sedang ramai berkumpul. Sebabnya saudara saya ni nak mengakhiri zaman bujang lah. Saudara saya ni perempuan nak mengakhiri zaman bujangnya ataupun zaman daranya. Jadi kita sedang berkumpul malam tu, tengah adakan majlis malam berinai. Masing-masing tengah bersukaria kan. Jadi saudara saya ni berada dekat dalam bilik.
sedang dipasangkan inai di jari-jarinya. Tengah duduk pasang inai, kita pun bercerita punya cerita, dan tiba-tiba terkeluar topik tentang bekas kekasihnya, yang mana dia memang ada masalah dengan bekas kekasihnya, dan Alhamdulillah dah putus hubungan. Saya ni, kata Mek, kenal sangat dengan sepupu saya ni sebab saya rapat dengan dia, dan bekas kekasihnya adalah lelaki yang memang tidak guna. Bila dia akhiri perhubungan dengan bekas kekasihnya, dia telefon saya. Perkataan yang pertama saya lafazkan adalah, Alhamdulillah, akhirnya Mek, akhirnya, saya kata pada sepupu saya ni. Sebab Casey banyak kali bergaduh, dia telefon saya, dia menangis-nangis, dan saya ni lama kelamaan rasa marah. Sebabnya bahagia sekejap, menderita dia berpanjangan, saudara. Jadi malam berinai, ramai-ramai tengah berkumpul. Ada yang dekat ruang tamu, ada yang dekat luar rumah. Saya dekat dalam bilik sedang bercakap dengan dia. Dia sedang dipakaikan inai. Tiba-tiba dia diam, tau Casey, bila kita bercakap dengan dia. Kita cakap, dia diam, dan wajah dia menjadi marah. Dia tengok saya, dia tengok orang sekeliling dalam bilik. Boleh tak korang keluar dari bilik aku? Boleh tak? Keluar dari bilik. Jangan duduk sini, keluar. Dengan nada yang seolah-olah marah kita berada dalam bilik, kata Mek. Kemudian saya pun cakap dengan dia, Lina, kenapa perlu keluar dari bilik? Biarlah kita di sini. Keluar. Kau pun keluar. Terus dia pekik, keluar. Dia pekik terus sambil tu dia macam mengilai, Casey. Lina. Dia pekik, dia mengilai. Kemudian dia duduk, badan dia hayunkan depan belakang. Sambil tu dia pekik, dia menangis, dia terpekik. Macam tu lah. Orang yang berada dekat luar sampai masuk ke dalam rumah, yang dekat dalam tu semua nak pergi dekat bilik. Nasib baik saya dekat depan bilik. Saya cakap, jangan kepoh, keluar. Mak dan abah dia datang, iaitu makcik dengan pakcik saya datang masuk bilik. Termasuklah beberapa makcik dengan pakcik masuk ke dalam, tutup pintu. Cuba bercakap dengan dia. Saya dibenarkan masuk sebab saya memang rapat dengan sepupu saya. Kemudian mak abah tanya, Mek, kenapa ni Mek? Lina, entahlah, tadi elok-elok duduk bercerita, tiba-tiba je keluar macam ni, kata Mek kepada ibu dan ayah Lina. Jadi saudara, pada waktu itu Lina ni masih dalam keadaan agresif. Dia macam marah tau. Keluar. Dia mula campak barang, terbalikkan barang, dan barang-barang dulang hantaran tu yang dalam rumah terpaksa dialihkan secepat mungkin. Keluar. Suara dia daripada suara perempuan menjadi suara garau yang amat menakutkan. Dekat luar dah kecoh. Kemudian salah seorang daripada makcik keluar. Dia kata, Dah pergi duduk buat hal masing-masing. Jangan kepo duduk sini. Keluar, kata makcik kepada Lina. Nasib baiklah, bapak Lina ni memanglah seorang yang pandai dalam hal-hal ini. Bapak Lina cuba merawat, dan dalam keadaan dia merawat, tiba-tiba Lina ni bercakap, kalau aku tak dapat dia, lain orang pun tak boleh dapat dia. Jangan harap dia boleh kahwin. Kata Mek, Casey, dia nak nikah besok. Malam kena macam ni, tak susah hati ke orang tua dia? Cuba merawat malam tu memang benda ni degil, Casey. Cuba merawat. Akhirnya bapa kepada sepupu saya ni, dia telefon
seorang rakan dia yang datang juga turut membantu. Pukul 2 pagi, cuba masih lagi merawat, tapi ramai juga yang dah pulang. 2 pagi ke si? Menangis, ketawa, mengilai. Dan bila terus kawan dan ayah dia merawat, akhirnya dia pekik, kemudian terus pingsan dekat atas katil. Keadaan pada malam tu amat tertekan untuk ramai. Lina terbaring di atas katil. Cepat-cepat bapa ayahnya mengambilkan air, sapu di muka, suruh Lina minum. Casey, semua masing-masing takut kalau esok Lina yang akan menjalani upacara akad nikah akan terkena gangguan ini. Tapi kita berdoa, Casey, benda tu kata menurut kawan kepada bapa Lina dapat dikeluarkan dan tidak akan mengganggu. InsyaAllah dia akan cuba. Jadi bayangkan bila Lina tengah nikah keesokan hari, kata Mek, bapa dia dah pun kononnya bacalah surah dah pagar, dan kawan dia bawa seorang lagi kawan untuk jaga pintu belakang, pintu depan. Dia jalan pusing-pusing, nampak lihat mulut dia baca, kemudian dia spray air bacaan, baca. Alhamdulillah, Lina dapat meneruskan upacara nikah dengan selamat, Casey. Dah pun digelar isteri orang. Jadi nasib baiklah, sebabnya tujuan dia untuk menghalang Lina daripada bernikah. Jadi sekarang Lina ni dah nikah, dah tak boleh buat apa-apa lagi. Jadi dia pun mungkin dah berundur lah. Sebabnya kalau Lina sebelum nikah, dia akan cuba menghalang, dan Alhamdulillah dia tak dapat menghalang majlis pernikahan ini berlaku. Kenapa agaknya, Casey? Jodoh, pertemuan di tangan Tuhan, bukan di tangan manusia. Wallahualam. Terima kasih kerana sudi Casey bacakan kisah Mek. Salam daripada orang Kelantan. Data Kelantan. Tak adalah, ini saya tambah je lah. Salam daripada orang Kelantan, tu je lah. Data Kelantan, makanlah buduk. Selamat malam serem. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang telah dan kita simpan, dan yang syilid jangan dicari. Semua makan buduk. Kalau terima kasih apa orang Kelantan cakap, terima kasih macam. Terima kasih kerana sudi kasih PT. Amboi cakap. Orang Kelantan kalau dengar orang Kelantan terbahak-bahak nanti terima kasih ya. Satu pengalaman, sebenarnya saya nak faham kisah Lina ni pun susah sikit. Dia gunakan perkataan-perkataan yang apa benda ni. Jadi bila saya baca adalah mungkin saya rasa itulah betul katanya. Minta maaf kalau Lina sedang menonton Lina pula kalau Mac sedang menonton mendengar Malam Seram, mungkin ada juga kisah cuba tukar-tukar perkataannya, sebab kalau sebut ni dalam bahasa Kelantan mungkin orang tak faham jadi saya cubalah, yang mana saya faham saya tukarlah ya. Terima kasih banyak, dan saya akan jumpa anda esok malam lah dalam satu lagi episod Malam Seram ya. Terima kasih pada semua ya. Macam mana orang Kelantan cakap terima kasih macam mana? Ada tak cara orang Kelantan cakap terima kasih? Kecek Kelantan habis kisi, kata Mr. Del Toro. Ya, kecek Kelantan. Mu kata mu hebat. Kecek Kelantan ni yang tengok ni. Orang banyak kasih PT ni, alhamdulillah, syukur ya kepada Allah. PT ya. Yang ini saya nak ucapkan terima kasih lah ya. Katanya orang Kelantan ucap terima kasih, timo kasih. Oh, timo kasih. Terima kasih ya. Sudahlah cakap Melayu sudah, Casey. Okey. Terima kasih pada sumbangan daripada pengirim Daniel Hakim. Terima kasih pada Daniel Hakim, sumbangan super chat anda. Terima kasih Mr. Del Toro ya, berdiri bulu Roma. Kisah tadi, kisah apa tu ya? Zainuddin Hassan, kisah sambung sampai pukul 8 pagi bos. Amboi ya. Selamat bertugas pada Bro Zainuddin. Daniel Hakim, Casey ada sesiapa tahu resepi inti roti sardin goreng yang power punya? Dah lama tak makan tu. Selalu beli je kat bazar.
Dia sanggup kasih super chat untuk minta resepi Wow. Siapa tahu inti roti sardin, sila kongsi kata sesiapa tahu resepi inti roti sardin goreng yang sedap. Yang ini daripada Mr. Del Toro, saya tak single kisi. Baguslah Mr. Del Toro kalau kita sama-sama mengaku dan kita sedar yang kita berpasangan, insya-Allah. Jadi terima kasih pada semua. Kita akan berkongsi lebih banyak kisah pada esok. Hari ini harap dapatlah kita ambil iktibar daripada Tazkirah Ramadan. Selamat berpuasa. Salam Ramadan yang sekali lagi berapa bulan? Lupa pula saya ni. Salam Ramadan yang ke-13 sebab hari ini adalah 6 hari bulan Mei. Jadi kita ada lebih kurang lagi 2 minggu lah untuk teruskan Ramadan sebelum datangnya Syawal. Ramadan kali ini agak agak sebab sedikit Kita pun tak boleh celebrate sangat, kunjung mengunjungi di Singapura khususnya. Di Malaysia saya kurang pasti kerana social distancing. Jarak sosial yang harus kita utamakan. Jadi terima kasih pada semua. Kesi undurkan diri dan jumpa lagi esok malam. Ramadan Karim. Dan jangan lupa subscribe, like, komen dan share Malam Seram. Saya akan akhiri Malam Seram dengan lagu yang dipopularkan oleh brothers kita, iaitu geng-geng momok daripada Sarawak dengan lagu Bosanlah Bosan, sebab mereka ni bersemangat. Ini adalah lagu yang dicipta oleh sekumpulan pemuzik yang kurang upaya tapi walaupun mereka kurang upaya daripada segi mata kita, di sisi Allah mereka semua adalah sama, saudara. Sebab tu mereka boleh buat muzik. Nampak? Kau boleh buat muzik? Kau boleh? Kau sekolah ke tak? Sekolah ke tak? Kau tak sekolah? Tak sekolah, pergi sekolah. Kita dengar sekarang lagu Bosanlah Bosan daripada Team Talk Sarawak. Bye-bye. Bosanlah bosan, nak buat apa? 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 Hey! Bosanlah bosan, nak buat apa? 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 Kami dah bosan sampai tak tahu nak buat apa. Kami sudah bosan sampai tak tahu nak buat apa. Hey! Bosanlah bosan, nak buat apa? 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 Hey! Bosanlah bosan, nak buat apa? 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 Terima kasih kepada anda yang sudi mendengar Malam Seram, sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang dikongsi oleh Casey Champion. Kita jumpa di lain episod.